Jangan mati melainkan dalam Islam. Cuba tanya dia statistik kes murtad di Malaysia ramai mana, di Selangor banyak mana, cuba tanya masa. Hari ini saya nak cerita tentang satu sejarah besar dalam negara kita hingga wujudnya Undang-Undang Pentadbiran dan Keluarga Islam di Malaysia, iaitulah kisah Natrah ataupun nama Islam dia Natrah binti Ma'ruf ataupun nama Belandanya Huberdina Maria Hertog. Nama Natrah ni tiba-tiba jadi hot, tiba-tiba jadi terkenal waktu mula-mula keluar dalam surat khabar apabila kes perebutan hak penjagaan anak. Waktu tu dia jadi terkenal apabila orang Islam mula marah, mula rasa nak pertahankan Natrah sebab waktu tu akhbar pro penjajah cuba membuat provokasi menghina agama Islam dan juga nak menyelamatkan Natrah daripada dikristiankan. Isu Natrah ni dia jadi lebih besar apabila banyak unsur pertembungan di antara negara penjajah dan juga negara dijajah, pertembungan antara agama Islam dan juga agama Kristian, pertembungan antara budaya barat dan juga budaya timur, pertembungan antara hukum perkahwinan Islam dan juga cara penghakiman cara Inggeris. Kesemua unsur-unsur pertembungan ni lah dia menjadi cerita ni lebih menyayat hati dan dramatik hingga hancurnya cinta di antara Mansur Adabi dan juga Natrah. Daripada sejarah ini ada dua kesan besar yang berlaku dalam negara kita. Pertama, wujudnya Undang-Undang Pentadbiran dan Keluarga Islam. Bagi orang lama-lama, sejarah ni adalah sejarah besar yang menyayat hati berlaku pada mereka. Bagi kita yang generasi terkehadapan ini, mungkin kita tak rasa sejarah ini. Tetapi sejarah ni elok untuk kita hayati dan juga kita pelajari untuk menunjukkan tentang kesatuan dan juga perpaduan umat Islam. Saya duk fikir, kalaulah kes ini berlaku lagi dalam negara kita, adakah umat Islam dapat bersatu seumpama kes Natrah dahulu? Tepuk dada, tanya iman kita. Berapakah jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia? Kalau kita nak lihat kepada satu statistik rasmi, ada. Setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi. Statistik tu disebut pada 14 Jun 2011 yang ketika itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Dr. Jamil Khir Baharom, dia menjawab di Parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia. Maka disebut dari tahun 2000 sehingga ke 2010, dalam tempoh 10 tahun, lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Daripada 863 yang memohon, hanya 135 yang dibenarkan untuk menukar status agama mereka atas dasar isu-isu teknikal. Apakah yang menjurus kepada orang Islam itu murtad? Antaranya yang menyebabkan orang Islam itu murtad, antaranya ialah bila mana Muslim cakap tak serupa bikin. Dan ini saya bercakap berdasarkan kepada ada artikel yang dikeluarkan di Indonesia, hatta ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Apa punca dia? Antara puncanya ialah sikap orang Islam. Mereka ada pengalaman yang buruk dengan orang Islam. Contohnya, mereka sejak kecil dirotan untuk baca Quran. Mungkin saya salah, mungkin saya betul. Dan kalau saya salah, betulkan saya. Bagaimana seorang kanak-kanak bila dia nak dibaca Quran, sedangkan itu adalah ibadah, dia dirotan dan dipukul dengan teruk. Apa bentuk trauma ada dalam otak dia? Adakah membaca Quran itu merupakan satu ibadah yang dia boleh nikmati ataupun merupakan suatu ibadah yang perlu dia disebat? Kerana banyak masalah berpunca daripada keluarga. Di dalam rumah itu sendiri, mak bapaknya sibuk solat jemaah, mak bapaknya suruh anak belajar agama tapi dia tak belajar agama, mak bapaknya suruh anak mengaji, dia tak mengaji, mak bapaknya bila tengok anak merempit nak diubat, okey, hantar pergi pusat tahfiz. Seolah-olah pusat tahfiz tu keluar je semua jadi perfect. Dia tak jadi macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dekat sekolah ada budak pondok, ada budak tahfiz yang hafal Quran murtad. Sebab bila dia belajar agama, ustaz ajar begini, tapi bila balik cakap dengan mak bapak kata lain. Mak bapak kata jangan ikut ustaz. Habis dia nak ikut siapa? Mereka disajar tentang Islam, tetapi mereka tak nampak pengamalan Islam dalam ahli keluarga mereka, terutamanya ibu bapa mereka. Ibu bapa bercerai ataupun mak bapak
busy, terutamanya dalam dunia kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kedua-dua suami isteri bekerja. Bila ditanya, kekerapan solat berjemaah di rumah dalam sebulan? Tak pernah. Solat di masjid? Tak. Ada mungkin sekali dua. Makan bersama? Jarang. Sebab kami dua sibuk. Tak dinafikan juga di kalangan orang Islam kita murtad, saudara baru. Sebab bila dia nak masuk Islam, nak kahwin, tak salah. Itu asbab dia memeluk Islam. Tetapi bila dia dah masuk Islam, individu yang dia nak kahwin itu tiba-tiba tak jadi nak kahwin dengan dia. Aku nak murtad. Sebab apa? Aku dah tak jadi kahwin. Bukan salah dia. Kedua, ada yang dah berkahwin, kemudian bercerai, nak murtad. Malahan, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya sebut balik kepada orang kita, ada kes di mana si suami, lelaki Muslim, sebelum nak berkahwin dengan isteri dia yang merupakan Kristian, si suami yang beragama Islam berjanji dengan si bakal isteri dia, kamu masuk Islam, tapi lepas masuk Islam hanya untuk kahwin je. Lepas tu kamu nak pergi gereja, pergilah. Malahan bukan saja pergi gereja, si suaminya hantar si isterinya pergi gereja setiap hari Ahad. Nak salah siapa? Lepas dah tua-tua nak bercerai. Bila bercerai dia nak murtad. Kebanyakan orang yang kena adalah orang yang berfikiran macam itu, iaitu dia merasakan itu anak orang lain, orang lain kena, anak aku takkan kena. Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata anak Anbiya sekalipun, ahli keluarga Nabi pun, boleh ada yang mati dalam kekufuran. Siapa menjanjikan anak zuriat keturunan kita tak mati dalam kekufuran? Bukan saya mendoakan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu bentuk realiti yang perlu kita hadapi, iaitu banyak punca dia. Tetapi let's start dengan kita dulu, insya-Allah. Surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut 102 ayat yang dibaca dekat mimbar tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati hanya dalam Islam.